Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada malam ini bersama-sama dengan saya, Brother Lim Joo Soon. Alhamdulillah hari ini dah telah pun masuk hari yang ke-22 Brother Lim 29. Yes. 22 hari kita berpuasa. Saya duduk kat rumah lama sangat sampai lost count. Masya Allah. Baik, hari ini insyaAllah kita akan kongsikan satu tajuk yang sangat penting, iaitu kepentingan dakwah, dan akan disampaikan oleh Brother Lim, di mana saya akan ajukan beberapa soalan berkenaan dengan dakwah. Dan saya mengajak sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, sambil-sambil tengah tunggu nak sambung tarawih ke, nak siapkan sahur untuk esok ke, bolehlah terus mendengar insyaAllah, dan tolong kongsikan, sharekan video ni, like dan tinggalkan komen, dan sekiranya ada soalan bolehlah tanya di ruang komen. InsyaAllah kita juga ada quiz pada malam ini, di mana pemenang dia akan menerima satu buku tulisan Brother Lim Joo Soon insyaAllah. Dan kami di IDT, Masya Allah, kami sedang banyak buat usaha dakwah dalam pengumpulan dana, dan sesiapa yang ada kelebihan di pada bulan yang mulia ini ingin menyumbang untuk mendapat ganjaran pahala, bolehlah sila lihat di skrin, ada nombor bank account IDT, dan juga nanti insyaAllah kita akan kongsikan lebih lagi tentang projek-projek yang sedang IDT anjurkan. Baik, Alhamdulillah kita hari ini sangat bertuah, ataupun saya kata sangat diberi nikmat yang besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala beri kita peluang untuk berada di dalam bulan Ramadan. Ini adalah satu peluang yang sangat besar. Malah dalam satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW berkata bahawa bersabda, sesiapa yang dapat masuk bulan, yang bermaksud sesiapa yang dapat masuk kepada bulan Ramadan ni, dia lebih baik daripada jihad di jalan Allah ataupun berperang di jalan Allah. Subhanallah. Dan kita semua sekarang Allah beri satu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Dan pada malam ini sama-samalah kita kongsikan manfaat ini, kita sama-sama dengarkan ceramah ataupun perkongsian daripada Brother Lim Joo Soon dan saya, insyaAllah semoga ianya dapat memberi manfaat bukan hanya untuk kita tetapi juga orang di luar sana. Dan sesiapa yang ada kawan-kawan yang bukan Islam, sangatlah digalakkan, dia sangat dialu-alukan untuk tonton supaya mudah-mudahan mereka mendapat hidayah melalui daripada perkongsian ini, insya-Allah. Bagaimana suara kami, jelas ke? Anda sedang menonton dari mana? Sila tinggalkan komen anda di ruang komen, insya-Allah. Dan insya-Allah saya nak terus kepada Brother Lim untuk soalan yang pertama, iaitu sebelum itu saya nak tanya, nak beri salam dulu. Assalamualaikum Brother Lim, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini merah menyala Brother Lim. Chinese New Year. Ong lah, ong. Ong lah. Okey, baik. Brother Lim, hari ini memandangkan tajuk yang diberikan ialah kepentingan dakwah. Kita semua tahu bahawa dakwah itu adalah tanggungjawab bersama. Tetapi sebahagian orang mengatakan, Brother Lim, dakwah kepada non-Muslim ini adalah satu fardu kifayah. Dia bukanlah satu fardu ain. Sebabnya apa? Satu golongan dah buat, dah cukup lah. Tetapi dalam konteks dan situasi sekarang di mana Islam ini dihentam kiri kanan, dan juga disebabkan banyak salah tanggapan di kalangan non-Muslim, dari pendapat Brother Lim, adakah dakwah ini masih lagi fardu kifayah ataupun ianya telah pun dijadikan satu kewajipan kepada setiap insan yang mengaku Islam? Silakan Brother Lim. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih Brother Fadli. Soalan yang bagus. Ramai orang kata dakwah ni fardu kifayah. Kalau saya mengikut masa yang ada, saya teruslah kepada soalan fardu kifayah tadi tu. Kalau kita kata fardu kifayah, maksudnya apa? Kalau sudah ada orang sampaikan kepada mereka, maka kita terlepas daripada tanggungjawab. Betul ke? Fardu kifayah. Tapi persoalan saya, maksudnya apa? Ada orang sampaikan, ada orang follow up dia, barulah kita terlepas. Tapi kita nak ambil risiko tak? Kita nak ambil risiko tak? Anggap, semua non-Muslim sudah ada orang sampaikan, sudah ada orang follow up. Kita nak ambil risiko tak? Dan sekiranya ada beberapa yang tak ada orang sampaikan, belum ada orang sampaikan,
dan kita anggap sudah ada orang sampaikan. Bukankah nanti kita kena jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagi saya, setuju tak kalau saya kata dakwah kepada non-Muslim, saya boleh setuju bahagian ini. Mungkin ada orang sebut fardu kifayah, no problem. Tetapi dakwah kepada orang yang kita boleh sampaikan, kawan kita, orang sekampung, orang yang kita belajar bersama, orang yang kita kenal, orang yang kita dapat berhubung melalui social media, maka semua ini yang orang yang kita boleh sampaikan, itu akan jadi kewajipan kepada kita. Kalau orang belum sampai kepada dia, dia jadi wajib kepada kita. Setuju tak? So, poin di sini adalah, bagi saya tak nak ambil risiko. Dan saya juga harap muslimin muslimat dalam bulan yang mulia ini, ambil risiko macam mana? Seolah-olah kita judi. Seolah-olah nama je. Seolah-olah sebab apa? Kita anggap semua ada orang sudah sampaikan kepada mereka dan telah follow up. Sebenarnya masih lagi ramai orang yang orang yang tak pernah dengar Islam. Masih lagi ramai orang yang dapat mesej daripada social media yang salah. Masih lagi ramai orang yang keliru tentang Islam. Sebab itulah saya galakkan muslimin muslimat, tak kisahlah yang nak anggap fardu kifayah pun, tetapi bagi saya lebih baik kita letak, bagi diri saya lah, sekurang-kurangnya kita cuba buat apa yang boleh untuk menyampaikan. Elak daripada apa? Daripada mesej yang belum sampaikan, maka akhirnya kita kena jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. So ini sedikit ulasan saya, dan sekiranya ada lagi nanti kita sambung insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, satu penjelasan yang sangat bagus. Saya rasa sebenarnya kita harus mempertimbangkan keadaan dan situasi sekarang juga. Tidaklah kita boleh hanya mengambil mudah perkara yang mungkin kita rasa orang lain dah buat, kita tak perlu buat. Malah kalau kita lihat di sekeliling kita juga, Brother Lim, ramai juga di antara sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, terutamanya di Malaysia ini, mereka masih mungkin tidak faham apa tu erti Islam, apa tu siapa itu Allah, apa sebenarnya umat Islam sembah dan sebagainya. Antara contoh yang saya boleh beli ialah apabila kita dapat tamu di masjid, contohnya di dalam sesi open mosque day atau masjid terbuka ataupun mosque tour dan sebagainya, kita masih mendapat feedback ataupun mendapat balas daripada non-Muslim. Mereka sangat kagum. Mereka kata macam kita tak pernah tahu pun sebenarnya orang Islam dia tidak sembah berhala. Mereka ingat tu sampaikan kita tu sembah Kaabah sekalipun. Dan masya-Allah, jadi penjelasan tu sangat penting. Sebenarnya saya rasa setiap umat Islam tu memainkan peranan dalam menyampaikan Islam. Baik, kita ada beberapa komen di sini, alhamdulillah. Ada yang hadir daripada Muar, ada yang beri salam, assalamualaikum, daripada saudara Arpa, Haji Nur daripada Seremban, assalamualaikum, daripada Amy, Farida Lubis daripada Medan, masya-Allah, daripada negara jiran. Dan juga nanti insya-Allah kita akan pergi kepada soalan Amy pada hampir penghujung perbincangan insya-Allah. Okey, seterusnya Brother Lim, saya nak pergi ke soalan yang kedua, iaitu boleh tak Brother Lim bagi daripada sudut Al-Quran dan Sunnah, di mana terletaknya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memerintahkan kita untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah? Silakan Brother Lim. Bismillah, alhamdulillah, kita bincang nas, dalil perintah. Sebenarnya kalau kita faham Al-Quran ini diturunkan, tujuan tu apa? Apa tujuan Quran diturunkan? Sebenarnya tujuan Quran diturunkan untuk mengajak manusia keluar daripada kegelapan ke cahaya. Yang disebut dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 185, surah An-Nisa, surah Ibrahim surah ke-14 ayat nombor 1 dan juga ayat 52. So, nas dalam Quran diturunkan untuk mengajak manusia keluar dari kegelapan ke cahaya. Persoalan saya, siapa dalam kegelapan? So, dari sudut kita, non-Muslim dalam kegelapan. Maka Quran diturunkan untuk mengajak mereka keluar dari kegelapan ke cahaya. Persoalan saya, siapakah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah, mesej Quran dan Sunnah ini supaya mereka dapat lihat kebenaran dan keluar daripada kegelapan ke cahaya? Siapa yang bertanggungjawab? Yang kedua, kalau kita lihat nas dalam kalau kita lihat Quran, Allah sebut perkataan ya ayuhan nas,
lebih daripada 200 kali dalam Quran. Allah sebut dengan siapa? Kepada siapa? Manusia. Hari ini kita menyampaikan Islam, sampai tak kepada manusia? Ataupun kita sampaikan sesama Islam saja? Perkataan kul dalam Quran sebut tidak kurang daripada 332 kali. 332. Apa maksud kul? Biasanya kita baca terjemahan rujuk kepada katakanlah wahai Muhammad. Betul? Tapi bila Nabi Muhammad SAW sudah wafat, kita baca ayat ini, sebenarnya Allah rujuk kepada kita. Allah sedang bercakap dengan kita. Allah sedang beri perintah kepada kita. Contoh, Allah suruh kita, kul ya ahlul kitab. Allah suruh kita apa? Katakanlah kepada ahli-ahli kitab. Kadang-kadang Allah sebut, kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada mereka yang menolak kebenaran. Perkataan kul 332 kali. Bukankah itu perintah? Dan Allah ingati kita lagi. Ud'u illa sabili rabbikal bil hikmah. Dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. Allah suruh kita, jemputlah, ajaklah manusia dalam jalan, ajaklah manusia kepada jalan kepada Allah. Invite ud'u illa sabili rabbikal bil hikmah. Jemputlah manusia ke jalan Allah, kepada Allah. Okey? Dengan cara hikmah. So, bukankah itu perintah? Dan kalau kita lihat hadis, banyak hadis. Nabi suruh kita menyampaikan dan mengenaiku walaupun kamu tahu satu ayat. Dalam Sahih Bukhari, Nabi suruh kita sampaikan walaupun kamu tahu satu ayat saja. Setuju tak? Semua orang Islam sekurang-kurangnya tahu 2 ayat. Setuju? Kalau tidak, dia bukan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 ayat kan? Sekurang-kurangnya kita boleh menyampaikan 2 ayat. Dan begitu banyak lagi contoh daripada sirah. Kalau kita lihat macam mana Nabi menyampaikan dakwah. Contohnya Nabi pergi dakwah kat Taif. Okey? Layanan macam mana? Macam mana reaksi Nabi Muhammad SAW? Berarti kalau kita lihat hidup Nabi Muhammad SAW menyampaikan kerja dakwah. Saya bagi poin yang terakhir. Kalau kita ingat lagi khutbah yang terakhir sebelum baginda wafat, dihadiri oleh 110,000 para sahabat. Dan Nabi tanya kepada para sahabat, adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua? Mereka jawab, ya Rasulullah, sebanyak 3 kali. Dan Nabi kata apa? Nabi kata, pergilah sampaikan kepada mereka yang tiada di sini. Berarti mereka yang tidak berada di situ, 110,000 tu. Yang tak ada di situ tu. Dan yang unik part adalah, sahabat-sahabat semua ni, bila dah dengar perintah Nabi, pergi sampaikan, bayangkan, daripada 110,000, hanya tinggal 10,000 saja para sahabat kubur di tanah Arab. Dan 100,000 kubur para sahabat di merata dunia. Merata dunia. Sebab para sahabat faham, itulah perintah Nabi sampaikan kepada seluruh umat manusia. Sebab itulah hari ini Islam sampai ke setiap penjuru dunia. Alhamdulillah. Inilah perintah. Dan setiap para sahabat meneruskan perjuangan Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, dan seterusnya. Sampai hari ini. Dan saya percaya dia akan sampai hari kiamat. Kita orang Islam akan meneruskan kerja-kerja dakwah ini. Wallahu alam. Alhamdulillah, beberapa poin yang sangat penting yang saya rasa Brother Lim ajukan tadi, antaranya ialah contoh daripada khutbah terakhir daripada Nabi Muhammad SAW bahawa telah hadir lebih daripada 110,000 sahabat yang berkata mereka akan terus sampaikan selama 3 kali. Maksudnya di sini maaf, bahawa Nabi bertanya kepada mereka iaitu boleh tak sampaikan, sudahkah aku menyampaikan kepada kamu? Mereka menjawab 3 kali, ya Rasulullah, kau telah pun sampaikan kepada kami. Jadi saya rasa itu adalah satu seperti motivasi kepada kita semua, iaitu kita hendaklah cuba untuk usaha ke arah dakwah ini, insya-Allah. Dan Brother Lim, saya nak tambahkan sedikit dekat sini daripada persoalan yang telah ditanya sebelum ini, iaitu kita mungkin tahulah bahawa dakwah tu penting. Dan saya percaya semua umat Islam, kalau kita tanya perlu tak kita dakwah sampaikan Islam kepada orang lain, mereka akan kata yes,
mesti confirm pasal apa tu sunnah Nabi. Tak boleh terlepas daripada seorang Muslim. Tapi persoalan dia di sini, Brother Lim, kenapa ramai orang bukan Islam tidak mahu melakukan kerja-kerja dakwah? Silakan, Brother Lim. Terima kasih Brother Fadli, soalan yang menarik. Ini kebiasaan bila saya bagi ceramah di Masjid Surau, bila ditanya kepada karya kat Masjid Surau atau mana-mana pun, majoritinya setuju dakwah tu wajib. Tapi bagi saya, selepas saya buat sedikit perbincangan, saya dapat tahu bahawa kebanyakannya kata wajib ni daripada mulut saja. Perbuatan tidak wajib. Contoh. Kalau kita tanya kepada orang yang kata wajib tu, tanya mereka lah, solat fardu 5 waktu sehari itu, wajib ke tak wajib? Semua akan kata wajib. Boleh solat tapi sengaja tinggalkan solat, dosa kecil ke dosa besar? Semua akan jawab dosa besar. Puasa dalam bulan Ramadan, sekarang bulan Ramadan, wajib ke tak wajib? Wajib. Bagi mereka yang mampulah, yang bolehlah. Ada yang boleh puasa tapi sengaja tak tinggalkan puasa, tak nak puasa. Dosa kecil ke dosa besar? Mereka semua akan cakap dosa besar. Dakwah kepada non-Muslim, wajib ke tak wajib? Dia kata wajib. Tapi selama ini, kita menyampaikan tak dakwah, kepada non-Muslim? Selama ini kita kumpul dosa kecil ke dosa besar? So, kita kena betulkan bahagian depan dulu. Bila kita kata wajib, apa maksudnya? Apa maksudnya? So, kita kena faham, bila sebut sesuatu yang wajib, kalau kita buat, dapat pahala kan? Banyak. Tapi kalau kita tinggalkan, dosa kan? So, penting tu. Itu yang pertama. Kalau perkara pertama kita betulkan kefahaman ini dulu, maka kalau kita nak start sudah mudah. Kenapa orang tak start? Sebenarnya, masalah ni, start ni, sebab dia tak ada kunci. Beginilah. Bagi saya, mungkin saya gunakan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari ni. Hadis ni sebenarnya adalah motivasi kepada saya sebenarnya. Untuk menggerakkan kerja-kerja dakwah. Hadis ini sebut tentang, kalau kita ada 3 ciri-ciri ini, kita akan merasai kemanisan iman. Hadis ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, okey, cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Kita ada tak ciri-ciri ini dulu? Tadi saya sebut tentang perintah daripada Allah, perintah daripada Nabi, betul? Dalil, nas ataupun contoh. Okey? So kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, kita akan turun padang. Yang kedua, kenapa mereka tak start lagi? Masalah di sini adalah, yang kedua adalah cinta kepada manusia kerana Allah. Kali 3 perkara kan, cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, cinta kepada manusia kerana Allah. Ada tak ciri-ciri itu? Dan ketiga ni, benci nak jatuh ke dalam kekufuran. Mungkin masa tak banyak, saya kupas kepada yang kedua tadi. Cinta kepada manusia kerana Allah. Do we have the love towards a non-Muslim? Ataupun otak kita sentiasa fikir non-Muslim ni jahat. Sentiasa nak buruk-burukkan Islam. Sentiasa nak menyerang Islam. Sentiasa nak kacau agama Islam. Adakah kita mempunyai pemikiran sedemikian? Bagi saya, kita kena cinta kepada manusia kerana Allah. Beginilah. Saya bagi analogi supaya senang nak faham. Apa maksud cinta? Kalau saya ajak Brother Fadli, you duduk Subang kan? Saya ajak Brother Fadli, tiap-tiap pagi, selepas solat subuh datang ke Ampang, ada satu kedai kopi tiam. Kopi dia memang superb. Roti bakar dia, cheese, double cheese dengan telur special punya. Contohlah, yang sangat sedap. Adakah Brother Fadli akan datang tiap-tiap pagi selepas solat subuh, datang makan, dah habis makan semua breakfast, okey, patah balik ke Subang Jaya? Saya rasa Brother Fadli, kalau tidak, saya buat keputusan lah, saya rasa dia akan bagi dia itu kerja bodoh. Kenapa? Sebab dekat Subang Jaya begitu banyak kedai kopi yang best-best, roti bakar yang best-best. Ya, kalau tak ada sebab, kalau bagi you there's no reason, memanglah kerja bodoh. Tetapi kalau contoh
You ada seorang guru yang kamu hormat, seorang guru yang kamu cinta, kamu dapat belajar dengan dia ilmu. Contohnya Syekh Nuruddin Lemo, tiap-tiap pagi di situ. Kamu nak datang tak untuk belajar? Kamu akan datang sebab apa? Sebab kamu cinta kepada guru tu, ilmu tu, kamu nak belajar dengan dia. Bagi kamu, datang tu sekarang, kerja bodoh ke kerja mulia sekarang? Dia akan jadi kerja mulia. Bagi mereka yang ada girlfriend kat situ, contohnya duduk di Shah Alam, nak datang ke Ampang untuk minum kopi. Ya, kalau tanpa sebab memang kerja bodoh. Tapi kalau girlfriend di situ, kerja bodoh ke kerja mulia? Buang masa tak? Buang duit tak? Buang tenaga tak? Tak buang punya. Sebab ada cinta. Berarti sama juga. Kalau kita tak ada cinta terhadap non-Muslim, macam mana mau start? Saya bagi contoh. Nak tahu kita ada, mungkin malam ni kita start. Okay? Setiap kali bila kita doa, masukkanlah doa kita kepada non-Muslim. Kawan kita, jiran kita. Kalau boleh baca nama mereka. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Semoga Allah lembutkan hati mereka. Kita doa. Okay? Dan kita selalunya contact bagi message. Bagi saya, start something. Kalau kita ada cinta, maka semua ini macam mana nak sampaikan kepada mereka, macam mana nak start, dia akan datang automatik. Macam kalau you dah cinta kepada perempuan itu, walaupun jauh nak pergi sana, hala, it's not an issue. You tak akan bagi alasan. You akan cari alasan untuk pergi. Sama juga dakwah. When you have the love, you will start. Kita akan mula menyampaikan. Kita akan cari jalan untuk start. Cari jalan untuk menyampaikan. Wallahu alam. Baik, Brother Lim, sebelum saya pergi terus kepada soalan seterusnya, berkaitan juga dengan automatik tu, automatik kita akan buat sesuatu untuk menyampaikan Islam. Terlebih dahulu saya nak memaklumkan kepada siapa sahaja yang baru saja menonton, silalah share dan tinggalkan soalan anda di ruangan komen, dan semoganya apa yang dikongsikan pada malam ini dapat manfaat juga kepada orang lain, insya-Allah. Dan tajuk pada malam ini ialah kepentingan dakwah, berdakwah, dan bersama dengan saya pada malam ni ialah Brother Lim Joo Soon yang tidak asing lagi di kalangan dunia dakwah Malaysia. Dan jangan lepaskan peluang ini, insya-Allah, juga kepada sesiapa yang ingin menyumbang kepada organisasi beliau, iaitu Interaktif Dakwah dan Tarbiyah Association. Bolehlah lihat di skrin anda, ada nombor bank account kepada sesiapa yang ada kelebihan, insya-Allah. Okey, Brother Lim, you kata tadi tentang automatik, secara automatik bila kita cintakan seseorang ke, ataukah kita cinta kepada guru ataupun sesuatu yang kita sangat minat lah, kita akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kita mencapai apa yang kita mahukan itu. Tetapi di sini, Brother Lim, ada sebahagian orang lah, dia satu kelebihan dia ialah mungkin suka mencari alasan. Antara alasan dia ialah dia cakap, alah aku ni orang biasa, aku bukanlah seperti macam Syekh Ahmad Didat ke, aku bukanlah macam Dr. Zakir Naik ataupun Brother Syakirin ataupun Brother Lim Joo Soon yang hafal banyak tentang apa ni orang kata tu, verse-verse Quran ataupun verse-verse Bible. Macam mana aku nak pergi sampaikan kepada non-Muslim? Jadi seperti orang biasa macam orang yang tadi saya sebut tu, bagaimana cara yang paling mudah mereka boleh mula untuk melaksanakan kerja dakwah? Bismillah, alhamdulillah, soalan yang menarik. Dia begini. Kadang-kadang ramai orang nak buat dakwah, kadang-kadang dia satu kesilapan adalah dia cuba bandingkan diri dia dengan tokoh-tokoh pendakwah yang paling hebat di dunia. Macam mana saya nak dakwah, saya tak hafal Quran, saya tak hafal hadis, saya tak faham kitab-kitab agama dunia, saya tak tahu hujah dan sebagainya. Sebenarnya Allah menghakimi kita mengikut keadaan kita. Allah menghakimi kita mengikut apa yang kita boleh buat, mengikut terbaik yang kita buat. Poin saya di sini adalah jangan banding kita dengan yang lain. Jangan banding. Tetapi kita boleh ambil mereka sebagai motivasi. Sekarang ni terbalik. Kalau kita banding dengan tokoh-tokoh, dia jadi demotivated. Bukan motivate kita. Dia demotivate kita. Sebenarnya kadang-kadang orang yang ingat, oh Brother Lim, you bagi ceramah, wah you ajak ni semua ni.
Wah, you mesti dah dapat banyak pahala. Tak. Allah bagi pahala mengikut kemampuan, mengikut keadaan seseorang itu. Contoh ya, mungkin saya boleh buat lebih, tapi saya buat setakat macam ni saja. Saya mungkin dapat 50 markah. Sahabat yang tanya soalan sekarang contohnya. Mungkin dia hanya boleh buat ini. Tetapi dia buat yang terbaik. Dia punya niat kerana Allah. Okey? Dan dia buat yang terbaik mengikut keadaan dia akan dapat 100 markah. Isunya adalah jangan banding. Yang kedua, macam mana kita boleh start dakwah? Tanpa hafal ayat Quran, hadis dan sebagainya, kitab dan sebagainya. Tanpa bagi ceramah. Cadangan saya adalah, contoh saya jemputlah muslimin muslimat di sini. Okey? Kalau nak dapat pahala yang banyak, nak terlibat dalam dakwah, daftar untuk NGO. Pergi cari NGO mana-mana yang di Malaysia yang terlibat dalam kerja-kerja dakwah. Ada Unity, Brother Shah, contohnya. Ada IPSI, Brother Kamarudin, contohnya. Ada Hidayah Center, Nicholas Sylvester dan sebagainya. Saya galakkan bila kita daftar sebagai sukarelawan atau volunteer ataupun saya gunakan mungkin penyokong dakwah dalam NGO tu, sebenarnya automatically kita ni indirectly kita menjalankan kerja dakwah. Kita sebahagian dalam organisasi itu. So apa-apa yang organisasi itu buat, automatically kita dapat pahala yang sama. Artinya kita boleh bantu apa? Kalau kita dalam organisasi itu, kita boleh jaga, tolong bersihkan center, bersihkan sapu cat, jaga kebersihan, jaga kecantikan center tu. Itu kita sumbangan kita. Ada orang pula dia boleh tolong jaga khusus-khusus yang ada. Ada orang boleh tolong promosikan. Ada orang boleh share. Ada orang boleh tolong jawab message. Ada orang boleh tolong carikan dana. Ada orang boleh keluarkan dana, melabur dalam NGO tu. Automatically apa yang NGO buat, orang tu dapat pahalanya. Berarti nak sampaikan tu tidak susah. Yang penting ada niat tak? Ada niat nak menyampaikan tak? Kalau ada saja, tahniah. Sebab apa? Kita ada niat saja, semua sudah dapat pahala dalam Islam dah. Dalam Islam very simple. Bila kita ada niat saja, pahala dah dapat. Dan kalau kita pergi join NGO, kalau kita pergi menyumbang, ingat, jangan pergi cari hal dalam NGO, pergi support the NGO. Kalau begitu, kita dapat pahala. Macam contoh, minggu yang lalu dalam IDT 4 orang masuk Islam. Contoh je, ni bukan nak promosi orang masuk Islam. Berarti siapa-siapa yang volunteer dalam IDT, sesiapa yang derma dalam IDT, sesiapa yang bantu IDT promote, tag, share semua, kamu ni sebenarnya dalam kira volunteer dalam IDT dan semua aktiviti IDT, kamu akan dapat pahala yang sama. So ini sedikit cadangan saya untuk soalan tadi. Wallahu alam. Saya amat tertarik dengan apa yang tadi Brother Lim kata mengenai sesiapa saja yang menyumbang dari segi tenaga, dana ataupun lain-lain. Di situ juga apabila walaupun mereka tak terlibat secara langsung dalam menyampaikan Islam berhadapan dengan orang bukan Islam, tetap ganjaran yang sama dapat diterima oleh mereka. Jadi satu saya nak tanya juga kepada Brother Lim lah. Apakah sebenarnya ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang melaksanakan kerja-kerja dakwah? Silakan Brother Lim. Terima kasih. Wow. Ini kita cakap ganjaran ini bagi setengah-setengah orang yang dia perlu motivasi sedemikian. Tetapi ada setengah-setengah orang Islam, dia boleh faham invisible figure. Dia boleh faham ganjaran yang tak nampak tu. Itu penting. So, apa ganjaran yang Allah janji dalam Quran? Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 261. Allah berfirman yang bermaksud perumpamaan. Perumpamaan bila seseorang tu berjuang dalam jalan Allah, menyumbang dalam jalan Allah, seolah-olah sebiji benih tumbuh 7 tangkai. Dalam setiap tangkai tumbuh 100 biji benih. Berarti dalam satu benih, akhirnya kita akan dapat 700 biji benih. Satu usaha saja. Satu benih. Berarti
kita akan dapat 700 kali ganda. Bila saya sebut macam ni, kadang-kadang orang tak nampak lagi ganjaran tu. Beginilah. Kalau saya minta muslimin muslimat yang tonton program ini, boleh tak kamu transfer sekarang RM1,000 ke akaun IDT sekarang juga? Rasa-rasa akan buat tak? Saya rasa tidaklah. Mungkin orang tidak akan buat, mungkin. Okey. Tetapi, boleh bayangkan tak kalau Allah bayar cash? Kalau Allah bayar cash, berarti kamu transfer RM1,000 sekarang untuk dakwah IDT. Okey, kamu sebahagian daripada shareholder lah. Kamu dah jadi shareholder dalam IDT dah. Kamu menyumbang RM1,000. IDT akan menggunakan wang itu untuk menyampaikan kerja-kerja dakwah. Okey. Kamu menyumbang RM1,000. Dan selepas ceramah ini, kamu pulang ke rumah. Bila sampai gate saja, malaikat pegang satu tray yang besar. Okey. Dengan wang sebanyak RM700,000. Sebab darab 700 kali ganda. Malaikat tunggu dekat pintu dengan wang RM700,000. Sekarang ni, saya minta keluarkan RM1,000. Nak keluar tak? Bukan RM1,000, RM10,000, RM1,000,000 pun kita akan keluar. Betul? So, point di sini adalah, kalau Allah bayar cash. Sebenarnya Allah telah bayar cash sebenarnya. Bayar cash, Allah bagi kita nyawa. Allah bagi kita kesihatan. Allah bagi kita hidayah. Sebaik-baik hadiah yang manusia boleh terima di muka bumi ini. This is the best gift yang Allah berikan kepada kita. So, point di sini adalah, kalau kita lihat ganjaran ini, itu daripada Quran. Kalau kita lihat hadis, banyak hadis sebut tentang ganjaran. Banyak hadis sebut tentang ganjaran. Yang pertama, saya tak ada masa nak ulas secara detail. Ada hadis sebut tentang bila seseorang tu masuk Islam, disebabkan kita ada sumbangan. Dia tak kata kita bawa dia masuk Islam, dia kata you have contribution. Sedikit sumbangan saja. Mungkin kamu pernah bagi risalah kepada dia. Mungkin kamu pernah tunjuk contoh kebaikan, dia ternampak. Dia pun buka hati 1%. Okey? Contoh. Berarti ganjaran kita akan dapat adalah unta merah. Bila kita sebut unta merah ni, zaman Nabi adalah orang yang kaya-kaya saja mampu mempunyai unta merah. Hari ini orang yang kaya-kaya mampu ada kenderaan apa? Mungkin Ferrari merah. Contohnya. Yang saya tahu Ferrari ni sekurang-kurangnya pun 2 juta, 3 juta dan sebab itu yang minimum. Poin di sini adalah sedikit sumbangan sudah dapat ganjaran yang begitu besar. Bukan saja itu. Bukan saja itu. Ada sebuah hadis lagi. Sebut tentang seluruh alam dan seisinya. Kalau orang itu boleh faham the invisible figure. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita percaya janji Allah, kita akan menyumbang, kita akan berjuang, kita akan invest dalam jalan Allah. Sebab itulah janji Allah. Dan janji Allah, Allah akan bayar sama ada di dunia ataupun di akhirat ataupun dua-duanya sekali. Wallahu alam. Baik, terima kasih Berlim. Saya rasa ini satu peluang keemasan yang kita patut mengambil. Tidak bolehlah kita melepaskan bahawa mungkin orang, sebab ramai di kalangan kita yang tidak sedar bahawa biasanya lah orang selalunya nak sumbang kepada pembinaan masjid, pembinaan tahfiz, ataupun beri kepada anak yatim, ke fakir miskin dan sebagainya. Itu adalah masya-Allah satu amal ibadah yang sangat-sangat baik juga. Tetapi ramai juga yang tidak faham bahawa kalau kita dapat buat laksanakan kerja dakwah ni daripada sumbangan ataupun daripada menyumbang tenaga, sebenarnya ia juga boleh melahirkan orang-orang seperti yang akan sumbang kepada masjid, sumbang kepada tahfiz dan sebagainya. Bayangkan antara satu contoh yang saya boleh bagi ialah apabila seseorang itu memeluk agama Islam, kalau sekiranya kita ajar dia untuk baca bismillah, kita ajar dia untuk cara-cara mendirikan solat, kita ajar dia macam mana nak berpuasa dan sebagainya, apa segala kebaikan yang dia lakukan, insya-Allah kita ada dapat share ataupun kita akan dapat bahagian daripada apa yang dia kerjakan. Dan saya rasa ini sesiapa sahabat yang sedang menonton, sama-samalah kita sambut cabaran dakwah ni. Sambut cabaran dakwah ni dan teruskan misi
kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik Bradley, kita nak terus pergi ke soalan yang pertama daripada ruangan komen, iaitu yang ditinggalkan oleh saudari Amy Eliani. Dia bertanya, dia ada satu lagi komen selepas itu, iaitu dia cadangkan untuk Brother Lim adakan program ataupun share mengenai ilmu perbandingan agama. Mungkin tajuk khas untuk perkongsian. Iaitu insya-Allah minggu hadapan kita telah pun ada yang satu program khusus untuk tentang kepentingan ilmu perbandingan agama yang telah kami jadualkan insya-Allah pada hari Jumaat depan, dan nanti insya-Allah poster dia akan dikeluarkan, akan kami maklumkan di page Brother Lim Dwi Sun dan juga page Interaktif Dakwah dan Tarbiyah. Baik, saya terus pergi ke soalan saudari, iaitu saudari bertanya, saya ingin tanya sejauh mana pentingnya menggunakan ilmu perbandingan agama dalam berdakwah, sebab ada orang nampak sensitif bila kita nak berdakwah guna perbandingan agama. Minta Brother Lim memberi sedikit pencerahan insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih Amy Eliani. Terima kasih soalan tu. Sebenarnya penting tak menggunakan ilmu perbandingan agama dalam dakwah? Dia begini. Perbandingan agama ada satu ilmu, kalau kita dapat menguasai, dia boleh membantu dakwah kita lebih berkesan. Tapi kita kena tahu macam mana nak gunakan perbandingan agama itu untuk dakwah. Tapi kalau kita dakwah sekadar mencari persamaan, okey. Tetapi kalau kita berdakwah nak cari perbezaan, biasanya orang non-Muslim ni, biasanya kalau kita cari perbezaan, kita nak tunjukkan kita ni betul, dia ni salah, kita ada hak, dia tu batil. Rasa-rasa non-Muslim selesa tak kalau perbincangan sedemikian? So, kalau kita gunakan perbandingan agama dalam sudut nak tunjukkan kebenaran kita, kebatilan mereka, maka biasanya mereka ni akan rasa tak selesa, akhirnya mereka akan tinggalkan kita, mereka tak nak kawan dengan kita. So, perbandingan agama tu bagus sebagai ilmu supaya kita menghargai agama Islam, supaya kita tahu kebenaran dan kebatilan. Maka kita orang Islam akan lebih menghargai. Tapi untuk berhujah, untuk menyampaikan, cari persamaan. Allah berfirman dalam Quran dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 64, Qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah suruh kita apa? Katakanlah kepada ahli kitab, marilah kepada kalimah yang persamaan. Allah suruh cari persamaan antara kami dan kamu. Ayat ini saya fikir sangat lama. Kenapa Allah nak suruh kita cari persamaan? Kenapa tak cari perbezaan? Kan bagus. Kita boleh hantam dia, kita boleh tunjukkan kita ni benar, dia ni batil. Tak. Kenapa? Sebab kalau kita dah buktikan kita betul dia salah, kita dah banding sedemikian, maka kita akan hilang. We will lose his heart. Kita akan hilang dia punya, cakap Melayu apa? Heart tu apa? Hati ya? Hilang hatinya. Is it something like this? Okay. So we will lose them. Kita akan hilang. Kita akan buat dia lebih jauh daripada agama Islam, lagi benci daripada agama Islam. So Allah suruh kita cari persamaan. Sebenarnya Allah tahu. Bila kita cari persamaan, sebab dalam kitab-kitab mereka ni masih lagi tinggal sisa-sisa kebenaran di situ. Contoh tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Dan kalau kita baca kitab-kitab lama, kitab-kitab sebelum ini, majoritinya kitab ada sebut Tuhan tu tunggal. Tunggal tu ihad. Tunggal tu ahud. Tunggal tu ahad. So, kalau bincang persamaan, dalam kitab dia sebut Tuhan tu tunggal, Quran kata Tuhan tu tunggal. Tetapi keimanan mereka, kepercayaan mereka, amalan mereka lain. Maka siapa yang goyang sebenarnya? Tak perlu kita goyangkan dia. Sebenarnya dia sendiri akan goyang sebab kita kata Tuhan tunggal, tetapi amalan mereka lain. Nampak? So cari persamaan, dia sebenarnya bagi kelebihan kepada kita dan hubungan kita boleh berterusan, perbincangan kita boleh berterusan. So bagi saya, sebenarnya nak dakwah kepada non-Muslim, kita kena belajar teknik berdakwah ni, tempat lain, cara lain. Saya tak boleh bagi satu teknik dakwah untuk semua tempat di seluruh dunia. Saya hanya kata, di manakah kamu berada, kamu sendiri akan faham keadaan tu,
apa jenis pendekatan yang paling sesuai. Tapi kalau lihat keadaan di Malaysia hari ini, multi-racial, multi-religion, dan keadaan sekarang, cadangan saya, perbandingan agama mungkin kurang sesuai. Bukan tak sesuai, boleh gunakan untuk individual, tetapi lebih sesuai adalah berdakwah kepada non-Muslim, adalah berdakwah menggunakan teknik ataupun bincang, bukan perbandingan tetapi bincang ilmu. Okay, discuss about knowledge, ilmu ni tidak berpihak kepada sesiapa. Talk about ilmu. Okay, atau pendekatan fitrah. Dan satu lagi adalah gunakan pendekatan sains. Sains juga tidak berpihak kepada mana-mana agama. Okay, so pendekatan, kalau kita boleh bincang dengan mereka, ilmu, knowledge about God and scientific discovery by scientific discovery, saya rasa ini pendekatan yang lebih sesuai bila kita berhujah dengan non-Muslim di Malaysia secara umum, ya. Wallahu alam. Baik, Alhamdulillah. Saya rasa satu penjelasan yang sangat bagus daripada sebenarnya kita dalam menyampaikan dakwah ni, Brother Dim, sebenarnya kita harus lihat kepada uruf ataupun kita harus lihat kepada locality, sesuai ataupun tidak. Baru-baru ni saya dengan Brother Lim sempat ke Speaker's Corner, iaitu di London. Malah kalau kita lihat kat sana tu, masyarakat mereka tu sangat terbuka. Malah mereka tu boleh, ada orang kata tu, diorang punya freedom of speech sangat berbeza dengan Malaysia. Dan bagi kita orang Asia Tenggara ni, kita kalau kita nak mudah faham lah, saya boleh gunakan istilah bahasa ni, kita ni seperti ada taman di dalam hati. Sometimes kita sangat sensitif dalam isu-isu, terutama sekali apabila berbincang tentang agama. Jadi saya nak tambah sedikit, Brother Lim, kalau kita sebut tentang perbandingan agama, masih dalam topik yang sama ni, apakah konteks di Malaysia ni sebenarnya sesuai kita meniru cara barat seperti mana yang banyak orang kongsikan video-video mengenai debate di antara orang Islam dengan orang Kristian, orang Islam dengan orang Hindu ataupun dengan agama-agama lain contohnya. Adakah itu sesuai daripada konteks ataupun daripada sudut kita yang duduk dekat Malaysia ni? Silakan, Brother. Terima kasih Brother Fadli. Seperti saya sebut tadi, perbandingan agama, kalau kita nak bincang mana satu benar, mana satu batil, okey, kalau kita berdebat, itu pendekatan tu sangat tak sesuai untuk Malaysia. Dan di Malaysia, kerajaan secara umumnya tidak membenarkan kita berdebat, to debate. Sebab apa? Sebab debate ni you go for kill, you nak menang. Kadang-kadang bila kita nak menang, kita terkeluar daripada rangka, kita keluar daripada ajaran daripada agama tu. Allah suruh kita bila nak berdakwah, Allah bagi bukan saja suruh kita ud'u illa sabili rabbika bil hikmah. Allah juga ingati kita dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 46. Terutamanya kita dakwah kepada orang Nasrani, kepada ahli kitab. Allah sebut, kalau kamu tak gunakan hikmah, jangan berdakwah. Berarti we want to win the heart, not to win the argument. So point di sini, pendekatan di barat kita boleh, macam contoh, saya bagi contoh lah. Kalau kita tengok debat Sheikh Ahmad Didat, okay, guru saya lah, Sheikh Ahmad Didat, okay, dia pergi ke merata dunia berdebat. Dan bila kita tengok debat itu, kita sebenarnya kena adjust kita punya frekuensi. Kenapa? Kita kena faham. Kita tak boleh anggap itu debat di Malaysia. Debat tu berlaku di South Africa. Maka di Afrika tu, itu perkara biasa untuk mereka berdebat. Di Amerika, perkara biasa untuk mereka berdebat. So, kita kena fokus kepada message itu, bukan fokus kepada pendekatan itu. So, ramai orang bila tengok debat aja dia tak selesa. Betul? So, saya punya cadangan, kalau nak tengok debat di barat, fokus kepada ilmu, message, hujah. Okay? Tapi, lupakan saja tentang pendekatan. Kalau kita fokus kepada kelemahan, kita tak nampak kelebihan. Tetapi, pendekatan dakwah di Malaysia, saya galakkan lebih kepada cara hikmah, saya galakkan dakwah cara ilmu, dakwah cara pendekatan sains. Saya rasa hujah sedemikian sebab dia tidak memihak kepada mana-mana, maka mudahlah kita menyampaikan kebenaran Islam kepada non-Muslim. Dan nak saya tambah sedikit lagi ke? Boleh, silakan, Brother. Silakan. Saya tambah sedikit. Saya rasa begini. Saya bagi contoh.
saya ada buat banyak program dengan non-Muslim di Malaysia. Okey, saya cadangkan, saya memperkenalkan Islam kepada mereka mula dengan halal hub. Saya akan cerita tentang apa itu makanan halal, macam mana penyembelihan Islam, dan macam mana makanan halal ini boleh jadikan suatu perniagaan yang boleh banyak menguntungkan. So saya bincang tentang halal hub. So non-Muslim bila cakap tentang halal, sebab dia duduk di Malaysia, 62% masyarakat orang Islam, dia kena faham sedikit tentang halal supaya mereka bila nak terlibat dalam perniagaan halal, mereka tahu macam mana permohonan, macam mana prosedur dan sebagainya. So, dan lebih menguntungkan untuk mereka. Yang kedua, saya akan bincang tentang budaya. Macam mana budaya Islam yang boleh membawa keharmonian di Malaysia, yang macam-macam bangsa, macam-macam kaum. Dan bila saya buat program dengan non-Muslim sedemikian, saya nampak respon yang sangat bagus. Saya biasa buatlah dengan non-Muslim, bila bagi keterangan kepada non-Muslim, 500 non-Muslim, 1000 non-Muslim, kadang-kadang sampai 2000 non-Muslim duduk sekali dengar. Dan bagi mereka, kalau kita cakap perkara-perkara sedemikian, mereka tidak rasa bahawa kita ni macam nak dakwah lah, nak ajak dia kepada Islam, tidak. Saya akan terang kepada mereka, saya tak ada manusia ni boleh bagi hidayah kepada sesiapa. Artinya kita ni tak tarik orang masuk Islam, tak boleh ajak orang masuk Islam. Yang masuk Islam ni, kita hanya boleh sampaikan kebenaran dan hidayah ni daripada Tuhan, daripada Allah. So kita tak boleh bagi hidayah, kita hanya menyampaikan. So inilah pendekatan yang saya gunakan dan alhamdulillah dapat sambutan yang sangat-sangat bagus. Wallahu alam. Dan saya nak tambahkan sikit kat situ, Brother Lim. Kepada sesiapa yang sedang menonton, insya-Allah kita boleh mengambil juga peluang ni, di mana kalau sekiranya kita ada kawan-kawan kerja ataupun ada sekumpulan kawan yang bukan Islam yang ingin tahu ataupun mengadakan sesi berdialog dengan seorang Muslim untuk bertanya mengenai agama, insya-Allah boleh juga jemput Brother Lim untuk ceramah. Dan biasanya yang saya tahulah daripada apa yang saya berpengalaman bersama Brother Lim, tajuk ataupun perkongsian Brother Lim sangat tidak sensitif, malah sangat open. Mereka non-Muslim ni boleh tanya sembarang soalan, tak kisahlah, tak ada tersinggung pun. Malah kalau kita boleh membudayakan culture seperti itu, yang itu kita membenarkan ataupun memberi peluang kepada non-Muslim bertanyakan tentang agama kita, sebenarnya itu adalah satu ruang dakwah yang sangat-sangat besar, insya-Allah. Dan Brother Lim, masih lagi dalam perbandingan agama ni, Brother Lim. Sebab saya percaya ramai di kalangan orang apabila ingat dakwah, pertama kali yang mereka tahu ialah perbandingan agama. Secara automatik orang akan ingat perbandingan agama. Tetapi saya nak tanya Brother Lim, sebaik-baik contoh kita iaitu Nabi Muhammad SAW, banyak juga perkara-perkara di zaman Nabi sendiri, Nabi telah berdialog, contohnya seperti dengan Kristian di kaum Najran contohnya. Dan Nabi sendiri pun menggunakan teknik perbandingan agama. Mungkin Brother Lim boleh kongsikan apakah yang berlaku apabila rombongan kaum Najran itu datang ke kota Madinah. Silakan Brother Lim. Bismillah, alhamdulillah. Sebelum saya jawab soalan tu, nak beritahu dakwah Nabi Muhammad SAW macam-macam cara. Kalau kita masih ingat lagi, sebelum dilantik sebagai Nabi lagi, dia dikenali sebagai Al-Amin. Non-Muslim ni, anggaplah sebagai Al-Amin dah. The trustworthy. Dan Nabi bila dilantik sebagai Nabi, perkara yang pertama Nabi buat apa? Salah satu perkara yang pertama Nabi buat, salah satu perkara yang paling awal, Nabi mula perintahkan sahabat untuk menulis surat kepada pemerintah-pemerintah yang bukan Islam. Okey? Hari ini, dan nanti kalau kita lihat ulama kata, bila buat kajian, surat yang Nabi tulis tidak kurang daripada 300 pucuk surat. Ini kajian ulama ni. Tapi sunnah menulis surat mengajak orang kepada Islam ni berlaku lagi tak sekarang? Wallahu alam. Saya tak tahu. Saya jarang-jarang dengar orang
pemerintah Islam yang akan tulis surat mengajak pemerintah bukan Islam untuk supaya memeluk agama Islam. Dan soalan yang ditujukan kepada saya adalah Brother Fadli tadi sebut Nabi sendiri berdakwah menggunakan perbandingan agama. Ya, Nabi pernah diziarahi oleh satu kumpulan, satu rombongan sebenarnya daripada orang daripada Najran datang ziarah kepada Nabi, dan 60 perwakilan ini, mereka ni orang Nasrani, orang Kristian. Mereka datang ziarah Nabi di Masjid Nabawi dan mereka berdialog dengan Nabi. Dan saya tak nak terangkan detail dulu, dan sebab Jumaat depan saya akan terangkan tentang lebih detail lagi tentang tafsiran, tentang kupasan tentang ayat ini. Ya, Nabi menggunakan perbandingan agama, tetapi Nabi cari persamaan. Nabi gunakan persamaan. Banyak persamaan yang Nabi gunakan. So, dan pendekatan yang Nabi gunakan semasa berdialog ni, Nabi buat mereka berfikir. Nabi buat mereka berfikir. So, pendekkan cerita, Nabi gunakan macam-macam cara. Bukan saja tulis surat. Bila Nabi duduk dengan perwakilan Kristian 60 tu, Nabi mula dengan apa? Nabi kata, aslima. Nabi kata, masuklah kamu ke dalam Islam. Nabi ajar orang masuk Islam. Hari ini kita duduk dengan non-Muslim, kita jemput tak? Nabi berdakwah kepada orang Taif. Layanan orang Taif macam mana? Berarti dakwah Nabi bukan sekadar perbandingan agama, tetapi ada macam-macam cara. So, bila Nabi dakwah kat orang Taif, pembesar-pembesar Taif ni mereka sindir Nabi, perkecil-kecilkan Nabi. Nabi minta kebenaran untuk menyampaikan kepada karya mereka, maka dia suruh karya ambil batu baling kepada Nabi. Dan Nabi kena bengkak, cedera, kulit koyak, berdarah dan sebagainya. Apa Nabi buat? Bila orang baling batu kat Nabi ni, kalau orang baling batu kat kita, apa respon kita? Apa respon kita? Apa respon Nabi? Nabi pun cedera sakit, tapi Nabi pulang. Nabi tak ambil batu baling balik. Nabi tak marah balik. Nabi pun diam, pulang dengan kesakitan. Dan datangnya malaikat kepada Nabi. Tanya Nabi, mau tak saya terbalikkan gunung ini terhadap orang Taif? Kita tanam mereka hidup-hidup. Nabi kata apa? Nabi kata jangan. Berarti dalam hati Nabi, dakwah Nabi ini tak ada dendam. Bukan saja itu. Maka Nabi doakan lagi. Semoga suatu hari nanti, anak cucu mereka akan beragama Islam. Mana kita? Kitalah kena ikut cara Nabi. Kalau kita tak ikut cara Nabi, dakwah kita akan gagal. Bukan orang tuduh kita sesuatu, kita maki balik. Nabi buat apa? So, pendekatan dakwah Nabi ni ada macam-macam. So, saya galakkanlah muslimin muslimat. Jom, kita bincang lebih lagi lah. Kalau ada bagi masa yang lebih, saya boleh bagi contoh lagi cara-cara dakwah Nabi. Dan buku yang terbaru akan keluar tak lama lagi. Satu buku yang saya terjemahkan dengan isteri saya ni. Sebuah buku dari Sheikh Nuruddin Lemur daripada Islamic Education Trust, iaitu mengenai 40 akhlak contoh Nabi berdakwah. Dan kalau kita tengok contoh-contoh Nabi menyampaikan dakwah ni, begitu cantik sekali, begitu hikmah sekali. Haraplah nanti buku ada dalam pasaran, siapa-siapa yang minat, dapatkanlah buku itu dan dia boleh membantu kita untuk menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, satu penjelasan yang sangat baik saya rasa, dan insyaAllah apa yang Brother Lim sampaikan tadi itu kita akan sambung dengan lebih detail atau lebih jelas di sesi berikut, iaitu pada hari Jumaat insyaAllah, Jumaat depan, di mana tajuk dia ialah kepentingan perbandingan agama insyaAllah. Baik Brother Lim, sebelum saya pergi ke soalan berikutnya, saya nak terlebih dahulu mengajak sahabat-sahabat yang sedang menonton, sila share dan tinggalkan soalan di ruang komen, dan sesiapa yang ada kemampuan lebih ingin menyumbang, insyaAllah IDT akan buka satu cawangan di Kota Kinabalu tak lama lagi, jadi memerlukan dana yang sangat besar. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin langsung sumbang kepada IDT, kalau sekiranya perlu tax claim ataupun ingin menyumbangkan zakat, bolehlah terus hubungi ke page Brother Lim Juisun ataupun hubungi IDT langsung insya-Allah
untuk mendapatkan maklumat seterusnya. Baik, Brother Lim, saya ada satu lagi soalan Brother Lim berkaitan dengan dakwah. Okey, baik, kita biasa dengar Brother Lim, orang kata tak perlulah kita nak sibuk-sibuk ceritakan pasal tentang Islam kepada orang bukan Islam, sebab apa, cukuplah sekadar kita ni berdakwah dengan menunjukkan akhlak yang baik. Ini biasa kita dengar. Tak payah buka mulut pun, kita tunjuk akhlak yang baik dah cukup dah. Apa jawapan Brother Lim terhadap situasi begini? Silakan. Terima kasih Brother Fadli. Dan kalau kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut tentang man ra'at minkum mungkaran. Berarti Nabi sebut tentang kalau kita nampak kemungkaran, Nabi suruh kita gunakan kuasa kita. Okey? Atau gunakan tangan kita lah, kuasa yang kita ada. Okey? Kalau kita boleh. Kalau tak boleh, Nabi suruh kita gunakan lisan. Dan selemah-lemah iman adalah mereka yang simpan dalam hati. Berarti poin di sini, buat mengikut keadaan, buat mengikut kemampuan, buat yang terbaik mengikut kemampuan diri kita. Jangan banding dakwah kita dengan dakwah orang lain. Itu masalahnya, poin di sini. So bila kita nak menyampaikan dakwah, bagi saya, contohlah, saya sebelum ni saya bagi contoh yang sama juga. Kalau seorang makcik jual pisang goreng, makcik tak berpelajaran, makcik tak tahu buat kerja lain, tak tahu hujah, tak tahu bagi ceramah, tak hafal Quran, tak hafal hadis saja, hanya tahu sikit-sikit tentang Islam. Tetapi makcik boleh berdakwah melalui jual pisang goreng. Pisang goreng yang bersih, yang sedap, servis yang cantik, yang bagus. Dan orang bukan Islam makan, bila tea time, makan pisang goreng, terfikir kepada makcik Islam tu yang begitu ramah, yang friendly, servis yang baik, pisang yang sedap. Itulah dakwah. Orang nampak orang Islam, makcik Islam ni, wow, servis yang bagus, friendly. Beli lebih, kasih ekstra lagi. Contohnya. Berarti makcik tu boleh berdakwah melalui jual pisang goreng. Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, sebaik-baik di kalangan kamu adalah mereka yang paling berguna untuk masyarakat. Makcik tu begitu berguna untuk masyarakat sebab menyediakan pisang goreng untuk buat masyarakat dapat minum teh petang, tea time, dapat makan makanan ringan, contoh pisang goreng dan sebagainya. Kalau seorang suri rumah, boleh berdakwah sebagai suri rumah. Didik anak dengan baik, jaga rumah bersih, baik dengan jiran, bila ada masakan lebih, kita puasa, kalau kita buka puasa, kita boleh masak lebih rendang, lebih masakan yang sedap, kita bagi kepada jiran, itu dakwah. Atau jemput mereka ke rumah makan, itu dakwah. Kalau mereka sakit, kita ziarah, itu dakwah. Kalau kadang mereka ada emergency, kena keluar, kita tolong jaga anak mereka, itu dakwah. Kadang-kadang kita boleh offer tuition free kepada anak-anak mereka untuk memperbaiki bahasa Melayu mereka supaya mereka pelajaran boleh jadi lebih baik dan mereka akan terhutang budi. Itu dakwah. Kadang-kadang kita balik kampung, kita ada bawa durian, manggis, duku, langsat, kita bagi kepada jiran kita. Itu dakwah. Berarti dakwah ni tak semestinya mau hujah. Dakwah tak semestinya. Saya setuju. Akhlak yang baik. Contoh, bila kita sebut akhlak yang baik tu tak detail. Kita bagi detail sikit. Contoh, kalau you nak dakwah, saya tunjuk contoh yang baik. Masuk kerja awal kan masuk kerja lambat. Kita kena masuk kerja awal, balik kerja lambat. Kalau kita ambil masa solat, Zuhur, Asar, kita ganti tak balik masa. Sebab toke bayar, kita gaji 8 jam. Full 8 jam. Dia tak tolak gaji kan kita solat? Tak. Maka kita ambil masa, kita kena gantikan. Tak boleh claim overtime. Dan bila kita kerja, kita bekerja bersepenuh hati tak? Bersungguh-sungguh tak? Kenapa? Sebab kita bukan saja melaporkan kepada bos kita, ke syarikat tu, tetapi kita juga kena melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita anggap kerja tu sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bos ada ke tak ada, kita akan bekerja keras, buat yang terbaik. Dan kita jujur tak? Kita amanah tak? Kita rajin tak? Kita bersih tak? Kita baik dengan staf syarikat dan sebagainya tak? Kalau kita ada ciri-ciri semua ini, tak payah cakap pun. Tak payah cakap Islam pun. Orang nampak kita, nampak Islam. Bukan nampak kita, nampak syaitan. Wallahu alam. Wallahu alam.
Baik, Alhamdulillah, terima kasih Bradley atas penjelasan tu. Jadi sebenarnya dakwah itu ada pelbagai cara dan teknik juga yang selalunya kita biasa dengar lah, iaitu dakwah ada empat kategori, iaitu yang pertama kita tahu ialah dakwah bil mal melalui kerja-kerja amal contohnya. Yang kedua ialah dakwah bil hal, menunjukkan akhlak yang baik. Dakwah yang ketiga ialah dakwah bil lisan, iaitu dakwah menggunakan lisan kita untuk menyampaikan, dan yang akhir sekali ialah dakwah bil kalam daripada segi tulisan. Malah kalau kita tidak mampu untuk buat salah satu, tak boleh mampu buat semuanya, at least try cuba buat satu. Maksudnya dakwah bil kalam contohnya. Kalau anda mempunyai Facebook, sekarang sedang menonton di Facebook ke Instagram, kongsikan maklumat-maklumat Islam yang baik-baik. Kita tidak tahu siapa yang mungkin tersentuh hati selepas melihat posting kita tu. Kadang-kadang yalah kita ni tahu ruangan page kita tu memang secara peribadi milik kita. Tetapi bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat berkongsikan satu hadis mengenai Nabi Muhammad SAW yang baik tentang Nabi. Contohnya seperti hadis apabila Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimanakah akhlak Nabi. Aisyah menjawab yang bermaksud akhlak Nabi seperti Al-Quran. Kita tak tahu, mungkin ada seorang yang ternampak posting tu, dia mula terfikir bahawa yang diri dia ni harus mencontohi Nabi Muhammad SAW, dan dia mungkin akan timbul satu persoalan juga, apa pasal disebutkan seperti Al-Quran? Kalau sebagai seorang non-Muslim, mungkin dia juga boleh terfikir, apa agaknya Al-Quran tu ya? Itulah contohnya antara dakwah bil kalam dan lain-lain, insya-Allah. Baik, Bradley, sebelum kita pergi kepada soalan yang terakhir ni balik, saya ingin memaklumkan kuis pada malam ini. Tapi sebelum tu ialah saya nak maklumkan semalam tak ada pemenang, jawapan tidak terjawab, jadi kita carry forward lah hadiah tu. Pada malam ni soalan kuis, adakah perbandingan agama sesuai dalam konteks Malaysia? Saya ulang, kuis malam ini, adakah perbandingan agama sesuai dalam konteks Malaysia? Kirimkan jawapan anda ke page Interaktif Dakwah dan Tarbiyah selewat-lewatnya by tomorrow lah, selewat-lewatnya esok. Dan pemenang pada malam ini insya-Allah akan dapatkan buku mengenai soalan-soalan lazim ataupun soalan-soalan contemporary yang ditanyakan oleh non-Muslim, insya-Allah. Dan buku itu ditulis oleh Brother Lim Jusin sendiri, dan insya-Allah siapa pemenang kami akan maklumkan esok malam, insya-Allah. Okey, baik, seterusnya Brother Lim, ini soalan yang terakhir untuk malam ini sebelum kita buat kesimpulan, iaitu kenapa perlu berdakwah kepada orang bukan Islam sedangkan orang Islam masih banyak yang perlu didakwah? Silakan Brother Lim. Terima kasih. Soalan yang memang sering kali orang tanya tentang kenapa perlu dakwah kepada non-Muslim. Padahal kita ramai orang Islam yang masih jauh daripada agama Islam. Beginilah. Bila kita sebut dakwah non-Muslim ini, dakwah non-Muslim, okey, kalau kita lihat contoh zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi, ada tak Muslim yang tidak mengamalkan Islam? Masih ingat lagi tak Nabi sebut, Nabi rasa nak bakar rumah mereka bagi mereka yang tidak datang solat berjemaah. Berarti apa? Ramai yang tak amalkan Islam. Tapi Nabi berhenti tak dakwah kepada non-Muslim, fokus kepada orang Islam tak? Ataupun Nabi sambil tu dakwah kepada non-Muslim, sambil tu dakwah sesama Islam. So bagi saya, soalan ini adalah orang mungkin bertanya, lebih penting kita dakwah sesama Islam dulu. Mungkin saya bagi sedikit logik lah. Sedikit pakai logik supaya kita faham. Okey? Okay, ada dua orang bawa kereta, accident. Satu baring kat lantai, satu lagi terduduk dan asyik sakit. Dia kata sakit. Satu baring tak bergerak lagi dah. Kalau kita tak sampai, kita nak selamatkan mana satu? Yang sakit ke yang baring? Majoriti akan kata yang sakit. Sebenarnya, yang sakit tu menunjukkan dia hidup. Yang baring tu mungkin dia dah nak mati dah. So kita sepatutnya pergi menyelamatkan yang baring yang tak bergerak tu. Berarti bagi saya, bila sebut tentang dakwah, mana satu lebih penting? Muslim, kalau dia Muslim, dia lemah Muslim pun, dia masuk ke neraka sementara, akhirnya dia akan masuk syurga. Betul? Tapi kalau non-Muslim, dia akan berada di mana? Ya, dia akan berada di neraka. Betul?
selama-lamanya. So mana satu lebih penting kita nak selamatkan sekarang? Contoh kalau nak bincang. Tetapi bagi saya tak bincang, saya tidak bincang perkara begini. Bagi saya, dakwah non-Muslim, dakwah sesama Muslim, bagi saya tak pilih. Apa yang wujud, apa yang datang, apa yang saya boleh sampaikan, itulah yang saya buat. Berarti, kalau masyarakat yang duduk sekeliling saya ni, majoritinya Muslim, saya dakwah kepada Muslim. Tapi, orang yang dekat dengan saya, sekeliling dengan saya ni, majoriti non-Muslim, maka saya akan fokus kepada non-Muslim. Berarti saya akan buat dua-dua seiring. Saya tak akan, buat ini dulu, dan buat itu kemudian. Sebab ada orang fikir, kita kena buat semua orang Muslim sudah macam malaikat dulu, baru kita dakwah kepada non-Muslim. You rasa-rasa itu hari akan sampai tak? Itu hari tak akan sampai. Tahu kenapa? Zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi pun tak boleh buat begitu. Takkanlah kamu boleh buat? Tapi Nabi teruskan menyampaikan dakwah kepada non-Muslim, dakwah sesama Muslim. Bagi saya, buat mengikut kemampuan, buat mengikut keadaan, buat yang terbaik mengikut keadaan kita. Wallahu a'lam. Baik, Brother Lim, terima kasih banyak-banyak Brother Lim atas perkongsian pada malam ini. Saya rasa sangat banyak maklumat yang penting yang boleh mewujudkan satu kesedaran kalangan masyarakat Islam kita sendiri bahawa kepentingan dakwah itu adalah tugas kita bersama, bukanlah tugas segelintir orang sahaja. Dan saya juga mengajak kepada sahabat-sahabat yang ingin ataupun minat untuk wakaf buku hubungan kepada dengan orang non-Muslim, iaitu ditulis oleh Syekh Nuruddin Lemo dan tim dia, iaitu guru kepada Brother Lim Joo Soon. Bagaimana kita nak membina hubungan dengan orang bukan Islam. Malah kalau kita lihat sekarang sejak beberapa tahun ini, 2-3 tahun ni, hubungan antara orang Islam dengan orang bukan Islam agak tegang sedikit. Jadi sebenarnya kita haruslah mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam aspek berhubungan dengan orang beragama lain. Jadi buku ni banyak berkongsikan maklumat penting yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, dan buku ini berharga RM40. Sesiapa yang berminat untuk wakaf, sebenarnya buku ni kita nak edarkan di setiap sekolah-sekolah di seluruh semenanjung Malaysia dan juga di perpustakaan. Jadi mudah-mudahan kalau anda sumbang, ada seseorang dapat membaca dan mengambil manfaat daripada buku ni, anda dapat ganjaran dia, insya-Allah. Dan saya juga nak buka ruang untuk dakwah bil mal. Dakwah bil mal di sini bermaksud dakwah daripada segi memberikan sesuatu kepada orang lain. IDT sedang menganjurkan pack Ramadan kepada asnaf, fakir miskin dan mu'alaf. Sesiapa yang ada kelebihan, tak kisahlah RM10 ke RM20, boleh salurkan ke bank yang tertera kat situ di Afin Bank. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang anda sumbang tu boleh memberikan kemudahan sedikit kepada orang lain. Dan insyaAllah pada esok pagi kita ada program bersama Ustaz Muhammad mengaji pada pukul 10 pagi kepada suri rumah yang tidak bekerja di waktu PKP ni, bolehlah ikuti beliau. Dan juga saya akan adakan bengkel dakwah pada pukul 6.30 hingga 7 malam. Sementara tunggu berbuka puasa tu bolehlah masuk online. Kita ambil tips-tips sedikit yang akan saya kongsikan mengenai bagaimana kita nak menyampaikan dakwah secara mudah, insya-Allah. Dan esok malam juga kita ada Dr. Jeffrey, iaitu seorang dan juga anggota daripada Interaktif Dakwah Training yang merupakan seorang medical doctor, tetapi kepakaran dia dalam bidang sirah Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menyampaikan satu tajuk yang sangat menarik, dan insya-Allah kita akan minta dia kongsikan tentang cerita-cerita mengenai sahabat Rasulullah, bagaimana mereka menempuh situasi-situasi yang susah di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan akhir sekali, saya mengajak sahabat-sahabat yang sedang menonton, siapa yang ada kelebihan, siapa yang ingin untuk turut serta daripada sumbangan ataupun turut serta dalam kerja-kerja dakwah melalui sumbangan anda, bolehlah lihat di bank account yang tertera itu. Mudah-mudahan apa yang anda labuhkan itu akan anda dapat ganjaran dia di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah. Ingat tak tadi cerita Brother Lim sebut tentang kalau Allah bayar cash. Bayangkan kalau Allah bayar cash, tuan-tuan dan puan-puan, mesti dapat, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan akan melabuh untuk agama Allah ini terus disebarkan di seluruh dunia, insya-Allah, bukan hanya di Malaysia. Jadi dari itu,
Kami berdua memohon maaf sekiranya ada salah dan silap daripada kami, dan kami berdoakan semoga Allah menerima amal ibadat kita pada bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan, dan semoga menunaikan qiyamul lail. Daripada kami berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.